Pagi murid-murid, jumpa lagi kita hari ini dalam PDPR Sains 6 Cekal. Murid-murid, kita dah belajar ya tentang tajuk kaedah pengurutan makanan pada pelajaran yang lepas. Pada hari ini pula, cikgu akan tunjukkan ataupun kita akan belajar mengenai kaedah pengawetan makanan ya. Pada pelajaran hari ini, set pembelajaran yang kita pelajari ialah untuk menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai kaedah. Dan yang cikgu pilih hari ini ialah tentang membuat penjerukan ya. Kita akan membuat projek penjerukan. Lepas ini cikgu akan tunjuk cara-cara nak buat kaedah pengawetan makanan iaitu penjerukan. Okey. Sebelum itu, kita imbas dulu pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Minggu lepas, cikgu dah ajar tentang punca kerosakan makanan ya. Punca kerosakan makanan adalah apa ya? Murid-murid masih ingat tak apa yang kita pelajari pada minggu lepas? Ya, betul tu. Makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Macam mana cara kita nak mengelak daripada makanan tu rosak? Kita boleh mengelak makanan tu rosak dengan menjalankan proses pengawetan makanan. Pada hari ini, cikgu akan menunjukkan cara nak membuat jeruk mangga ya. Mangga. Selain daripada buah mangga ni, kita juga boleh membuat pelbagai lagi buah-buahan untuk dijadikan jeruk. Seperti di dalam buku teks kamu ini, iaitu pada muka surat 138, dia akan menunjukkan pelbagai kaedah-kaedah pengawetan makanan ya, iaitu seperti pendidihan, penjerukan, pembungkusan vakum, pengeringan, penyejuk bekuan dan pendinginan, dan juga pemasinan, pengetinan dan pembotolan, pempasturan, pelilinan, penyalaian. Ini ialah 9 kaedah pengawetan makanan. Tetapi apa yang cikgu nak kamu buat nanti ialah cara nak mengawet buah-buahan yang terpilih yang boleh. Seperti hari ini, seperti yang kamu nampak ini, cikgu akan tunjuk cara nak buat pengawetan makanan buah mangga, okey? Jadi, mari kita mula. Apa yang perlu kamu buat ialah nanti, projek kamu ni nanti, kamu boleh mencari buah mangga ataupun buah betik muda ya. Betik muda, apa lagi yang boleh dijeruk. Tetapi lebih senang dan mudah didapati buah mangga ni. Belakang rumah pun ada mungkin. Dan kamu potong dahulu mangga ini seperti yang kamu nampak di sini. Memanjang-manjang macam ni. Dan sebelum kamu menjalankan aktiviti penjerukan ini, kamu kena rendam semalaman dulu buah mangga ini, potongan mangga ini dengan garam ya. Kamu memerlukan untuk projek penjerukan ini, kamu tidak perlu banyak bahan. Kamu cuma perlukan gula dan garam. Gula itu nanti kamu hanya perlu masakkan dan jadikan larutan air ni. Larutan gula. Dan buah ni tadi kamu rendam dahulu semalaman dengan air garam. Okey, air garam. Letakkan garam di dalam buah mangga ni dan tuangkan air. Rendam semalaman. Okey. Dan hari ini apabila nak buat, kamu buang air garam tu. Nanti kamu ada botol kosong ni ataupun kontainer yang boleh untuk diletakkan buah mangga kamu nanti. Letakkan mangga di dalam botol. Letakkan semua ya. Okey. Setelah kamu letak mangga ni dalam botol, kamu tuangkan larutan gula. Larutan gula ya. Jangan
terlalu banyak. Cukup hanya untuk menyelamkan buah mangga ni dan sedikit air. Okey. Kamu kacau dan simpan. Kamu boleh simpan buah mangga ni yang telah diproses ini di dalam peti sejuk ya. Kita simpan dulu dalam sehari, 2 ataupun 3 hari. Kamu boleh buka dan rasa. Dah jadilah penjerukan kita pada hari ini, iaitu kita membuat apa? Kita membuat jeruk buah mangga. Tapi ini yang ni kita buat simpan dulu ya. Simpan dalam peti sejuk. Jadi murid-murid, itulah tugasan kamu pada hari ini. Amali kamu kali ini ya. Kamu kena jalankan proses pengawetan makanan, iaitu satu saja, penjerukan ya. Cikgu cuma suruh buat penjerukan. Tak payah buat kaedah lain ya. Cikgu nak menyenangkan kamu, jadi cikgu nak kamu buat penjerukan. Buah tu kamu boleh pilih sendiri. Tak semestinya kamu nak guna buah mangga. Kalau tak ada mangga, boleh guna betik muda. Apa lagi yang boleh dijeruk tu. Itu pilihan kamu lah. Dan kamu cikgu bagi kamu masa 1 minggu untuk melihat hasilnya. Maksudnya pada minggu hadapan, pelajaran kita minggu hadapan, kamu boleh hantar gambar kepada cikgu ya. Hantar gambar buah jeruk kamu yang dah siap kepada cikgu untuk sebagai evidence cikgu nanti yang kamu dah buat amali penjerukan ini. Faham? Okey. Sebelum tu cikgu nak imbas kembali apa yang telah cikgu ajar pada minggu lepas, iaitu tentang kaedah-kaedah pengawetan makanan ini ya. Okey. Sebelum tu kaedah pengawetan makanan ada berapa semuanya? 2, 3. Apa dia? Betul. Semuanya ada 9. Ada 9 kaedah pengawetan makanan. Yang pertama, pendidihan. Kita ulang lagi sekali, pendidihan. Yang kedua, penjerukan yang seperti cikgu tunjukkan tadi. Yang ketiga, pembungkusan vakum. Yang keempat, pengeringan. Kelima, penyejuk bekuan dan pendinginan. Yang keenam, pemasinan. 7, pelilinan. 8, pengetinan pembak botolan, pempasturan, dan akhir sekali penyalayan ya. Okey. Cikgu nak terangkan dulu apa dia macam mana apa dia proses pendidihan tu. Proses pendidihan tu ialah proses memanaskan makanan ya pada suhu yang tinggi. Okey. Penjerukan pula seperti yang cikgu telah jalankan tadi, penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Seperti buah jambu batu, mangga tadi, cili pun boleh dijeruk dan juga kamu boleh juga betik muda. Selain itu buah kedondong pun boleh ya. Okey. Kita pergi ke pembungkusan vakum pula ya. Yang ini seperti yang buku teks kamu ni pada muka surat 138 ni. Pembungkusan vakum tadi ni iaitu ialah merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas dan pembungkusan makanan ya. Okey. Selain daripada itu proses pengeringan. Okey. Kamu jangan keliru dengan pengeringan dengan pemasinan. Pengeringan dengan pemasinan adalah dua kaedah yang berbeza. Okey. Pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ke tuha. Tiada garam digunakan di sini ya. Ini hanya jemur saja, iaitu di bawah cahaya matahari ataupun dengan menggunakan ketuha. Contoh-contoh makanan yang boleh kering seperti asam gelugo, ikan kering, cili kering. Okey. Tapi pemasinan pula
menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Seperti ikan ya, ikan masin ni dia sapukan dulu dengan garam, kemudian dia simpan. Sebab itulah ikan tu berasa masin. Berbeza pula dengan ikan kering. Ikan kering tak ada masin. Ikan kering sebab dia tak campur garam. Inilah perbezaan proses pengeringan dengan proses pemasinan tadi. Faham Okey. Seterusnya iaitu penyejuk bekuan dan pendinginan. Ini seperti yang kamu tahu, simpan di dalam peti sejuk. Kalau penyejuk bekuan di bahagian atas tu yang ada ais tu, itu bahagian penyejuk bekuan. Dan pendinginan di bawah dia. Tu dia berasa sejuk tapi tak ada ais. Di atas penyejuk bekuan, di bawah ialah pendinginan. Okey. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku, iaitu berapa takat beku? 0 darjah Celsius dan ke bawah. Itulah takat beku. Manakala pendinginan pula di bawah peti sejuk tu ialah merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Itu perbezaan penyejuk bekuan dan pendinginan ya. Kalau penyejuk bekuan tu kita simpan daging, ayam, atas tu kan. Dan di bawah tu kita simpan sayur-sayuran, buah-buahan, susu. Itu ialah pendinginan. Okey. Seterusnya lagi kita tengok pelilinan. Pelilinan. Apa itu pelilinan? Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apple, orange, lemon dan tomato dengan lilin cair. Ini bukan lilin biasa. Ini adalah lilin untuk proses pelilinan. Okey. Apa fungsi lilin tu? Lilin itu ialah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya ya. Okey. Seterusnya pengetinan dan pembotolan. Ni seperti yang kamu nampak di pasar raya, ada jual makanan dalam tin, ada pembotolan, kicap, sos kan. Ini ialah proses yang dinamakan pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan ini melibatkan proses mendidihkan makanan dan boleh membunuh mikroorganisma ya, sebab dia digunakan dengan pemanasan suhu yang sangat tinggi yang dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif. Okey. Okey, seterusnya ialah pempasturan. Pempasturan ini pula ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika. Contoh yang terdekat ialah yang menggunakan proses pempasturan ini ialah susu. Okey, susu pastur. Okey. Satu lagi kaedah yang terakhir ialah penyalaian. Apa itu penyalaian? Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh memantulkan pertumbuhan mikroorganisma. Contoh daging salai, ikan salai, pisang salai. Mesti kamu pernah makan kan pisang salai? Sedap. Okey. Okey, untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu keluarkan buku hebat. Buku hebat kamu ini. Buku hebat dan buka pada muka surat sambungan latihan pada minggu lepas. Sambungan latihan untuk minggu lepas kamu dah buat latihan objektifnya kan, daripada nombor 1 sampai nombor 20. Pada minggu ini, hari ini, cikgu nak kamu jalankan buat latihan muka surat 42 sampai 45. Ada 4 soalan subjektif ya, ada 4 soalan subjektif. Cikgu nak kamu jawab soalan 1, 2, 3 dan 4 pada muka surat. Cikgu ulang lagi sekali, pada muka surat 42, 43, 44 dan 45. Cikgu akan kongsikan nanti soalan ni nanti. Dan setelah kamu siap latihan ini, isikan nama dalam link yang cikgu sediakan nanti. Okey? Itu saja yang kita pelajari pada hari ini.
Jumpa lagi pada PDPI yang akan datang. Sekian, terima kasih.